Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya dengan Cikgu Free. Okay, saya akan mengajar sejarah tingkatan 5. Okey, sejarah tingkatan 5 untuk bab 2. Bab 2 lah. Okey, bab 2 iaitu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. Okey, dokumen undang-undang bertulis menjadi teras kepada sistem pemerintahan negara. Perlembagaan Persekutuan ini merupakan dokumen undang-undang bertulis yang menjadi teras kepada sistem pemerintahan negara. Okey, jadi digubah berasaskan Undang-Undang Negeri Melayu yang sedia ada dan juga tambahan unsur-unsur baru. Bermakna undang-undang ni digubah, diambil daripada undang-undang yang lama, diubah mengikut kesesuaian pada hari ini. Okey, seterusnya mempunyai ciri-ciri tradisional dan moden. Dia ambil juga undang-undang yang tradisional yang dahulu dan diguna pakai pada hari ini. Selain pada itu, undang-undang moden yang diambil daripada British juga diterapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, ini merupakan undang-undang persekutuan. Okey, sebenarnya latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Okey, latar belakang sebelum kedatangan British, negara kita ni diperintah berdasarkan undang-undang beraja atau pemerintah beraja. Mana raja ni mempunyai kuasa mutlak. Seterusnya, raja ni memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubah. Okey, dia memerintah berdasarkan undang-undang yang digubah dan peraturan yang ditentukan oleh raja itu sendiri pada zaman dahulu. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Okey, British datang ke tanah Melayu tetap lagi menerima raja ni sebagai pemerintah dan dia tidak menentang raja sebab dia tahu rakyat di tanah Melayu ni sangat-sangat menghormati raja dan sangat-sangat taat kepada raja. Sebab itulah dia tak boleh kacau apa-apa yang diperintah oleh raja-raja Melayu pada zaman dahulu. Daripada datang ni kan raja itu melantik diri mereka sebagai apa? Sebagai penasihat sahaja. Jadi macam mana cara dia ambil tanah Melayu daripada raja tadi, macam mana dia menjatuhkan raja tadi, dia cuba mengusulkan satu isu, memainkan satu isu yang boleh menjatuhkan institusi beraja tersebut. Itu cara mereka menjajah tanah Melayu. Okey, seterusnya, apabila negara kita ni mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Okey, jadi lepas merdeka ni, jadi negara kita ni mempunyai perlembagaan merupakan unsur penting dalam sebuah negara, dia menjadikan tempat rujukan kepada undang-undang yang lain. Mana undang-undang lain tidak boleh bercanggah dengan undang-undang perlembagaan. Sebenarnya asas pembentukan perlembagaan ni, raja sebagai pemerintah, rakyat memberi taat setia, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja, undang-undang yang wujud pada zaman Persultanan Melayu Melaka mempengaruhi undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu lain. Sebab pada masa itu ada negeri yang sanggup menjadi kawasan jajahan Persultanan Melayu Melaka. Maknanya mereka ni sanggup duduk di bawah pemerintahan Persultanan Melayu Melaka. Sebab itulah kalau kita tengok undang-undang bertulis di negeri-negeri lain masih lagi menyerupai undang-undang Persultanan Melayu Melaka pada masa itu. Okey, ini merupakan undang-undang lama lah. Okey, seterusnya undang-undang Inggeris. Undang-undang Inggeris ni, British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat, NNS. Dia ambil undang-undang yang digubah di England, dia ambil daripada England dan digubah menjadi undang-undang di tanah Melayu. Dia akan terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja yang digunakan pakai. Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Implication of Law Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Jadi dia ambil juga undang-undang tu. Di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut Application of Law Ordinance 1951. Undang-undang yang sama tapi tahun yang diperkenalkan adalah berbeza. Okey, berbeza dan mengikut kesesuaian negeri masing-masing lah. Dia akan buat mengikut kesesuaian negeri masing-masing sebab dia takut berlaku pertentangan di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak. Okey, matlamat utama perubahan undang-undang di NNS adalah untuk melindungi pendudukan asal daripada penindasan yang tidak adil. Contoh kalau tengok cara dia kenakan Charter of Justice di negeri-negeri Selat, kita tengok Okey, yang pertama mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang pada tahun 1807. Yang kedua, pada tahun 1826 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Sarawak. Yang ketiga ialah pada tahun 1855 mewujudkan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Okey, seterusnya kita tengok sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Dia bermula pada tahun 1877 sehingga pada tahun 1957. Pembentukan undang-undang dilakukan oleh badan yang sah. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan sebagai Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Ahli Parlimen memainkan peranan meminda perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Itu peranan Parlimen lah. Okey, pada tahun 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak yang dipengerusi oleh Raja Muda Yusuf menjadi titik tolak pembentukan undang-undang negara. Jadi peranan sama juga dimainkan oleh Majlis Negeri yang lain. Seterusnya pada tahun 1949, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undang-Undang Negeri, manakala undang-undang NNMB digubal oleh Majlis Persekutuan. Okey, seterusnya pada tahun 1948 itu merupakan sejarah pengubahan perlembagaan lah. Okey, pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu merupakan titik penting dalam pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu yang merangkumi hal-hal pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Okey, itu merupakan titik penting dalam pembentukan sebuah persekutuan. Sebenarnya pada tahun 1957, Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RAPE. Disesuaikan juga dengan model Westminster yang diambil di Britain. Itu merupakan proses penggubalan perlembagaan daripada 1877 hingga 1957.
Okey, seterusnya ciri utama perlembagaan persekutuan. Okey, ciri utama dalam perlembagaan persekutuan adalah adanya ciri tradisional iaitu kesultanan atau pemerintah peraja. Mana sultan menjadi tonggak penting lagi dalam pemerintahan. Jadi sultan merupakan pemerintah yang berdaulat, sistem beraja masih diteruskan dan disesuaikan dengan demokrasi berparlimen. Seterusnya agama Islam. Agama Islam menjadi agama persekutuan lagi. Agama Islam bagi negeri-negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Bagi wilayah persekutuan dan negeri tidak peraja, perkara ini terletak di bawah Yang di-Pertuan Agong. Okey, seterusnya bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan lagi, digunakan semasa zaman Perintah Kesultanan Melaka. Lingua franca, mana pedagang-pedagang yang datang ke Melaka pada masa dahulu mesti berbahasa Melayu. Seterusnya sebagai bahasa ilmu, menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Itu merupakan ciri tradisional. Sebenarnya kedudukan orang Melayu dan Bumiputera masih lagi di bawah kuasa raja dan ketua pribumi. Selepas kemerdekaan, kedudukannya dipelihara oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini merupakan ciri-ciri tradisional yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Okey, seterusnya ciri utama perlembagaan persekutuan adalah ciri moden. Okey, ciri moden ini kerajaan persekutuan, sistem beraja persekutuan, laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyatakan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa kuasa otonomi. Walaupun dia bergabung dengan Malaysia, tapi mereka merupakan diberi kuasa otonomi untuk mengurus negeri masing-masing. Okey, sebenarnya sistem demokrasi berparlimen. Asas demokrasi adalah pilihan raya. Itu merupakan asas penting yang berlaku 5 tahun sekali di Malaysia. Okey, sebenarnya kewarganegaraan. Antara kewarganegaraan yang sama pada rakyat. Sebenarnya pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Pindaan pada 1963 ni struktur Mahkamah Atasan ni diubah mengikut model tertinggi England yang membahagikan ke Mahkamah Atasan dan Mahkamah Kerajaan. Selepas Malaysia dibentuk, Mahkamah Atasan dibentuk ialah Mahkamah Persekutuan. 3 buah Mahkamah Atasan diwujudkan iaitu Mahkamah Persekutuan Tanah Melayu di Sarawak dan Sabah serta Singapura. Mahkamah Persekutuan boleh mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Seterusnya pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya dan pada masa yang sama diwujudkan Mahkamah Tinggi Borneo bagi mengurus soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Jadi diwujudkan Jawatan Ketua Hakim Borneo dan berpusat di Kuching dan pada tahun 1994 diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okey, itu merupakan pindaan pada tahun 1993. Selain daripada itu ada lagi, iaitu jawatan Yang di-Pertuan Agong juga diubah. Okey, Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertuan Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Negeri perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi Sarawak dan Kabinet Negeri Sabah. Mana dia mesti mendapat nasihat pada kabinet tersebut. Seterusnya pada tahun 1965 pindaan berlaku iaitu diusulkan oleh Tengku Abdul Rahman membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Pada masa itu Singapura ingin keluar daripada Malaysia pada masa itu. Oleh itu perkara-perkara yang berkaitan dengan Singapura perlu dimasukkan dalam perlembagaan. Bermakna sebab dia dah keluar, jadi dalam perlembagaannya berkait rapat. Ada unsur-unsur yang berkait rapat dengan Singapura mesti dimasukkan sama sekali. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.